Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada yang dihormati Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah yang sentiasa bersama kami di rancangan Serambi Ilmu Online bersama Masjid Wilayah Persekutuan dengan kitab Hidayatus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita akan menerus pengajian ini dengan muka surat 348 di petikan Syahdan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Syahdan. Apabila engkau menuntut akan taulan supaya jadi ia sekutumu pada belajar ilmu, dan supaya jadi ia taulan pada pekerjaan kamu dan dunia kamu, atau jadi ia taulan pada musafir, maka hendaklah engkau peliharakan di dalamnya 5 perkara. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi apabila kita telah memilih kawan, taulan itu berarti kawan yang akan bersuhbah, yang akan bersama kita, sahabat, murafaqah, yang bersama dengan kita, sama ada di dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kami dulu di pondok, memang satu kelas kami ni, kawan sesama kelas ni, kita dah macam adik-beradik. Sebab bila kita masuk kelas, contoh dia masuk 6 ibtidaiyah, jadi kita mula kenal ni dari mana, dari kota ni, dari bandar ni, dari provinsi ini, dari negeri ini, dari negara ini. Dan kita niat, okey, aku datang ke pondok ini, masuk di dalam madrasah ini dengan niat agar supaya ilmu yang aku dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Maka aku datang masuk dalam kelas ini. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, ini, sini, ini semua adalah sahabat dan taulan aku yang aku akan bersama dengan mereka selama aku duduk menuntut ilmu. Ini. Jadi bila kita menuntut ilmu, menuntut ilmu ni bukan kawan naik bas duduk sebelah, bukan. Bukan kawan naik kapal terbang duduk sebelah, berkenalan, bukan. Kawan dalam kelas ni masuk, duduk, berkawan, jadi mula makan, minum, mengaji, prep, ujian, takror kita panggil, prep tu takror, lepas tu musyarah, basun masail, hafazan, tasmi', semua itu dibuat bersama. Kerana di pondok ni dari pagi sampai malam tidur semua sama. Ini. Jadi memang betul-betul akrab dan baik dan taulan yang betul-betul taulan. Yang tak boleh berpisah lah. Itu lebih kurang macam tu. Jadi hadirin wal hadirat hafizakumullah, apabila kita niat untuk menjadi taulan, maka mulalah 5 adab yang kena kita jaga. 5 adab ini kita kena jaga. Jadi dia sebab pondok, duduk pondok ni, menuntut ilmu ni bukan sekejap, bukan 4 tahun tak. Menuntut ilmu ni minimum 7 tahun. Kalau sekolah ada 6 tahun, 6-7 tahun, itu proses sekolah masuk menuntut ilmu dia. Lepas tu mengajar dan menuntut ilmu juga. Ni panjang. Jadi biasa di pondok ni kadang orang duduk pondok 13 tahun, 14 tahun, tu biasa. 13 tahun, saya 13 tahun lah. Jadi menuntut ilmunya 7 tahun, 7 tahun.
mengajarnya 6 tahun. Jadi total 13 tahun ketika di pondok. Lepas tu sambung master dan PhD pula 8 tahun. Lebih kurang 20 tahun lebih lah. 7 tahun something, berarti 8, 7 tahun. Berarti total 20 tahun. Jadi tidak ada istilah ilmu instan. Ilmu instan tu tak ada. Kita kena mengharungi perjalanan yang lama dalam menuntut ilmu. Bukan jadi ustaz lama itu, bukan. Maksud dia menuntut ilmu, belajar, mengaji dan lain-lain. Jadi kawan-kawan kita ini akan menjadi keluarga kita. Begitu juga pekerjaan kamu dan duniamu. Bila kita dah masuk tempat pekerjaan, di departmen jabatan kita tu, kita dah jadi macam keluarga. Kan jabatan kita ini. Saya masuk di IIUM, UIA, di Jabatan Usuluddin, maka setiap member dalam Usuluddin ini dah jadi macam keluarga saya sendiri. Jadi semuanya ini adalah keluarga yang mana kita bersama-sama. Ini contoh di tuan-tuan dan puan-puan. Lalu dan atau jadi ia taulan pada musafir. Juga ada orang nak pergi haji zaman dulu, nak pergi haji ni bukan boleh pergi haji 40 hari je, pergi fly tu cucuk balik 40 hari tu dah lama dah hari ni. Nak dapat cuti kalau kerajaan, saya tak tahulah swasta ke kerajaan, saya tak tahu, tapi setahu saya 40 hari dah dibagi cuti untuk buat haji sekali seumur hidup kot, wallahualam. Tapi contohnya ada seperti itu. Jadi 40 hari saja. Kalau dulu pergi haji tu basically kalau menurut riwayat, jadi ada sultan di Nusantara nak pergi ke haji, dia terpaksa turun takhta. Maksudnya diserahkan takhta dia kepada anak dia. Dia bagi sepenuhnya kuasa kepada anak dia. Dia pencen lah. Dia ambil harta-harta yang dia perlukan. Yang lain semua diserahkan kepada anak dia. Dia tabalkan anak dia. Lepas tu dia pun berangkat melakukan haji. Dan ketika sana jadi perjalanan dia setahun, 7 bulan ke 6 bulan ke, sampai dekat Jeddah, perjalanan lagi berhari-hari, sampai ke Mekah. Bila Mekah, dia mula duduk situ, beli rumah kat situ. Dia jadi rakyat marhain lah kat situ. Dan ada di kalangan mereka ini, iaitu orang-orang berdarah biru. Ketika di sana, akhirnya berubah menjadi ulama kerana dia pun dah duduk kat sana, dah dapat rumah, dia bawa khadam dia, dia bawa keluarga dia, bawa isteri dia yang dulu permaisuri, dah letak jawatan, jadi kat situ sebagai rakyat marhain. Tapi dengan harta yang dia ada, dia boleh duduk di Mekah. Lalu akhirnya dah duduk kat situ saja buat apa? Dia buka bisnes sikit untuk menyara perjalanan hidup selama tinggal di Mekah, berdagang barang yang ada dalam datang dari Nusantara sampai di Mekah, dia yang deal. Dan pada waktu yang sama, dia pun pergi ke Masjidil Haram, mula menuntut ilmu dari sekecil-kecil kitab sampai kitab yang paling besar dan menjadi alim, menjadi ulama, sultan menjadi ulama. Ini banyak kisah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Banyak betul kisah-kisah seperti ini. Kalau kita baca Rihlah Ibn Battutah, ada kawan saya, Dr. Adi Setia, dia terjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Dicetak di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dululah, saya tak tahu sekarang. Untuk MPH ambil alih katanya. Di dalam buku tersebut menceritakan bagaimana Malik Az-Zahir, Malik Az-Zahir iaitu di Aceh misalnya, Ibn Battutah duduk dan melihat sendiri sultan itu seorang ulama yang juga bermuzakarah dengan para ulama yang lain tentang permasalahan fiqh, akidah dan tasawuf. Ini dia. Dan mazhab dia mazhab Syafi'i. Jadi ini terjadi. Jadi mereka tinggal di sana, menuntut ilmu dan menjadi ulama ini. Dan anaknya pun ulama. Tak jauh bezalah dengan ada satu cerita, saya tak ingat cerita apa, ada cerita Melayu lama. Yang anak dia kena sumpah lahir tu gelap, anak perempuan dia. Puteri Sakdung atau apa, saya tak ingat Sakdung ke apa tah. Tak ingat dah nama cerita dia. Dululah saya pernah tengok waktu kecil, cerita Melayu lama. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perjalanan yang lama ini akan menjadikan beberapa orang menjadi sahabat taulan. Maka 5 adab ini yang wajib untuk kita jaga.
Pertama, orang yang berakal, maka tiada dapat engkau kebajikan pada bertaulan dengan orang yang kurang akalnya. Kerana pada akhirnya itu kembali kepada perkelahian dan bersakitan hati dengan dia. Dan seteru, yang berakal itu terlebih baik daripada taulan yang tiada berakal. Hadr wal hadr abdullah. Jadi pertama sekali adalah berakal. Pastikan kita berkawan dengan orang yang menjaga akal dia lah. Menjaga akal ni maksud dia apa? Jadi orang yang common sense lah. Tak ada guna kita kawan dengan orang tak pakai akal. Orang tak pakai akal ni susah lah. Asyik gaduh je nanti sikit-sikit gaduh. Dia tak fikir masa depan, tak fikir apa, tak pakai akal. Ikut nafsu je. Suka gaduh, suka buat bising dan lain-lain. Tak. Kita nak kawan dengan orang yang bijak-bijak. Dia tahu macam mana perhubungan kita dengan sesama kawan. Bagaimana kita yang seharusnya. Apa yang patut kita lakukan dan lain-lain. Ini penting untuk kita jaga. Yang pertama. Iaitu jadi dan seteru yang berakal itu terlebih baik daripada taulan yang tiada berakal. Ini kata-kata ni kata-kata yang indah. Yang ni Imam Ghazali kalau tak salah di dalam kitab apa. Jadi Imam Ghazali kata musuh yang pandai, bijak ini lebih baik daripada kawan yang bodoh. Imam Ghazali tu sebut. Tak tahu Imam Ghazali sebut. Cuma kat mana tu saya lupa. Nantilah suatu saat kalau saya jumpa saya bagi Arab dia. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa kita ni kalau duduk dengan orang yang jahil ni susah lah. Kita cakap macam mana pun dia tak faham, dia dah jahil. Dia tak terima. Dia bagilah logik-logik murahan dia. Kita panggil safsati. Macam orang katalah. Contoh dia, contoh. Ada binatang, ada gambar kuda berdengus. Ada gambar kuda. Lalu dia kata secara ilmu mantik. Kuda, setiap kuda ini mesti bunyi whining kan. So ini adalah kuda. Memang betul. Ini adalah kuda. Maka ini whining. Ini betul ke tidak? Padahal tu gambar kuda. Salahlah mughalathah. Namanya safsati. Samalah macam hari ni. Bila orang buat logik, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggalkan Al-Quran dan Sunnah. Maka siapa yang tak ikut Al-Quran dan Sunnah, maka dia tak ikut Nabi Muhammad. Maka kalau engkau ikut kitab, ikut ulama, tak ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mughalatah. Sebab apa? Sebab belum tentu apa yang dikatakan oleh ulama itu sebenarnya juga bersumberkan daripada Al-Quran dan Sunnah, ijma' dan qiyas. Ini kita kena faham. Mereka juga beristimbat daripada dalil-dalil. Hanya antara orang tersebut, kita orang awam ni boleh faham atau tidak ijtihad ulama tersebut. Takkanlah kita nak perlekehkan Imam Nawawi yang Masya Allah dia mengarang kitab Majmu' satu depa tuan-tuan. Takkan kita nak mempertikai Imam Al-Ghazali mengarang kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lain yang ulama datang setelahnya merujuk kepada dia tuan-tuan dan puan-puan. Berbenar sikit takkan kita nak mempertikai Imam Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Dia tu banyak dia mujtahid fi zaman ni pada zamannya. Dia sendiri kata tak semua bid'ah itu sesat. Memanglah hadis itu kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Akan tetapi dia syarahkan. Maksudnya kullu bid'atin dalalah ini apa? Kullu bid'atin yang tukhalifus syariah. Bid'ah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Macam mana bid'ah yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah tu tuan-tuan dan puan-puan? Dia kembali sebenarnya kepada kalam Imam Asy-Syafi'i sendiri. Imam Syafi'i berkata-kata yang dinukil oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i yang mana Imam Baihaqi menyebutkan sanadnya dan mengatakan apa kata-kata Imam Syafi'i iaitu al-muhdasat, benda yang baru terjadi itu ada dua kategori. Satu yang sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka ia dipanggil dengan bid'ah hasanah. Yang kedua adalah benda baru yang bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia adalah bid'ah sayyi'ah.
bid'ah yang buruk. Jadi tergantung dalam hal apa pun dia umum. Contoh dia, saya nak katalah tuan-tuan dan puan-puan, kira-kiralah, kira-kira kita ni beribadah. Kita nak naik kereta ni kan, nak naik kereta misalnya dia. Kereta nak pergi masjid ni, ini ibadah ke tak ibadah ni? Ni ibadah Ustaz. Bila ibadah pergi ke masjid, maka kalau naik kereta, Rasul pernah naik kereta tak? Tak benar. Rasul jalan kaki. Naik kereta macam mana nak pergi masjid? Dekat je pun. Bukannya jauh. Tak ada masalah lah. Ini namanya bid'ah hasanah je. Itu contoh dia. So dia kata, Ustaz, itu adat Ustaz, bukan urusan-urusan agama. Sekarang saya tanya tuan-tuan dan puan-puan, Imam Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, itu bukan Nabi kan? Dia tu sahabat kan? Dia sahabat Nabi, termasuk Khulafaur Rasyidin. Dia tahu di zaman Rasul, Rasul sendiri tidak melakukan solat tarawih 20 rakaat di masjid secara berjamaah. Tidak. Rasul tak buat. Lepas tu Sayyidina Umar buat apa? Dia buatlah tarawih 20 rakaat kat Masjid Nabawi, dan dia claim ni'matul bid'ati hadhi, ni'matul bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling nikmat, sebaik-baik bid'ah ni lah dia. Ini. Itu. So apakah kita kata tak ikut Nabi, maka tak ikut Nabi apa berarti ini bid'ah terus sesat masuk neraka? Tak. Ini sama dengan safsati tadi tuan-tuan dan puan-puan. Bukan macam tu. Kita kena rujuk bila ulama kata A, B atau C, kita kena rujuk apakah hujah ulama tersebut. Dia ada ke hujah? Kalau dia tak ada hujah, kita cari kita tak jumpa dan kita memang tahu dia tak ada hujah, mungkin kita bolehlah pertikaikan. Tapi apabila ulama tersebut dah berikan hujah, antara agree to disagree, kita kena berlapang dada tuan-tuan dan puan-puan. Ini masalah dia sebab semua orang ada pandangan, semua orang ada konsep. Saya bagi contoh yang mudah. Rasulullah SAW mengajarkan takbir hanya satu. Allahu Akbar. Kan? Allahu Akbar. Lafaz Allah, lepas tu akbar. Lepas tu apa hukumnya kalau ada orang dia pergi disebut Allahu Akbarul A'zamu. Allahu Akbaru A'zamu. Ini Rasul kata Allahu Akbar saja. Ini ternyata khilaf di kalangan, asalkan dia berada pada makna takbir, kerana ayat tersebut adalah ataupun nas tersebut menyebutkan dengan fakabbir. Fakabbir itu takbir. Takbir itu boleh macam-macam dalam makna dia. Secara bahasa menyebutkan seperti itu. Maka terjadi khilaf dalam bab takbir kepada 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tak terus bid'ah walaupun itu isu di dalam ibadah. Al-aslu fil ibadah al-hadhru ustaz. Tunggu dulu. Al-aslu fil ibadah al-hadhru, asal ibadah itu dilarang. Ibadah yang macam mana? Ibadah yang ta'abudiyah. Ini jelas tidak boleh kecuali ada dalil. Solat subuh 2 rakaat tak bolehlah buat 3. Kerana memang dalil tersebut dah pasti dan tansis seperti itu. Sedangkan ada beberapa ibadah yang lain yang makulatul makna. Bila kita nak buat kias itu ada makulatul makna, bukan ghairu makulatul makna, maka kias itu boleh berjalan. Maka al-aslu fil ibadati al-hadhru itu tidak berlaku. Saya bagi contoh lain, ulama ada yang nak guna kaedah itu untuk mengatakan bahawa solat duha hanya 8 ke 12 rakaat. Saya tak ingat hadis dia, hanya sekadar itu. Kerana bila ditanya Aisyah radhiyallahu anha, katanya paling banyak sekian. Maka menurut Imam Subki diriwayatkan bahawa berarti hanya banyak tu je lah, tak boleh lebih. Al-aslu fil ibadati al-hadhru. Tapi dia teruskan, menurut pandangan ulama lain pula tidak. Dia tak ada limit berapa jumlah rakaat kita nak buat solat duha. Nak buat 50 rakaat, buatlah. Siapa tahu dia nak cepat jadi kaya, dia solat sampai 50 rakaat waktu duha. Siapa tahu. Dia kata, itu menurut satu pendapat. Jadi alasan dia apa? Kerana dia menilai bahawa dalam hal solat duha itu tidak ditentukan. Nas hanya Rasul buat banyak tu bukan tansis, bukan menaskan menunjukkan tak boleh lebih. Berbeza dengan solat 5 waktu. Solat zuhur 4 rakaat itu memang nas yang telah mensabitkan hanya boleh 4, tak boleh lebih. Tak boleh kurang, tak boleh lebih.
Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi akhirnya ulama dalam Imam Subki dan juga dalam kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Ibn Hajar Asqalani meriwayatkan riwayat tersebut. Menyebutkan jadi ada pandangan yang tak ada masalah nak buat lebih. Takkan kita nak bid'ahkan orang kot. Ini so hati-hati dalam masalah bid'ah ni, jangan mudah mukhalatah, jangan mudah safsati. Safsati itu tadi mantik yang macam ini kuda, semua kuda berdengus. Ini berdengus lah. Itu salah lah. Takkanlah gambar boleh berdengus kot tuan-tuan dan puan-puan. Masalah sekarang orang-orang awam kadang-kadang tertipu dengan orang-orang yang sengaja menggunakan logik-logik seperti ini untuk memisungkan. Sebab itu susah kalau kita cakap dengan orang yang iaitu yang jahil. Kita susah. Kita kena bicara kawan dengan orang yang bijak walaupun musuh sekalipun itu lebih mudah. Saya kalau duduk dengan orang yang berilmu, kita agree to disagree lebih mudah daripada duduk dengan orang yang jahil. Itu susah lah. Kita cakap pun dia tak faham. Kita buka kitab, baca kitab Arab pun dia tak faham. So lepas tu dia masih main, tak ada dalil, kullu bid'atin dalalah. Susahlah macam tu. Ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena perkasakan diri kita dengan ilmu, insya-Allah. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang baik kelakuannya dan yang baik perangainya. Jadi kita kena cari kawan yang mana kelakuannya baik, perangainya baik. Kita kena cari kawan macam tu. Maka jangan bertaulan dengan orang yang jahat kelakuannya. Jangan bertaulan dengan orang yang jahat kelakuannya dan orang yang jahat perangainya. Kita kawan dengan orang yang jahat macam mana? Tak boleh. Sinilah simple. Tuan-tuan ada anak. Lepas tu ada satu anak dah besar sikit dan dia ada kawan yang kita tahu kawan dia tu rupanya penagih dadah. Tuan-tuan kira-kira nak biarkan anak tuan-tuan biar duduk dengan dia? Nak tanya. Macam mana? Tak takut ke anak tuan-tuan ni kena apa orang panggil, dipengaruhi oleh kawan yang buruk tadi untuk bagi dia dadah? Na'udzubillah min zalik. Kan? Takut kan? Saya tak nak anak saya bergaul dengan dia macam tu. Kan? Takut. Jadi kita kawan dengan yang baik-baik. Jangan kita bertaulan dengan yang jahat. Tapi ustaz nak demi dakwah. Dakwah ni lain. Demi dakwah ni berarti dia kena siapkan diri dia mampu untuk menjaga diri dia dan dia kena tahu uslub dakwah. Bila dia duduk dengan mereka, dia boleh jaga diri. Jadi dia kena betul-betul dah mature. Kalau belum, susahlah. Okay. Maka jangan bertaulan dengan orang yang jahat kelakuannya dan orang yang jahat perangainya, iaitu orang yang tiada membaiki akan dirinya pada ketika marah. Jadi bila tengah marah tak boleh baiki dirinya dan tiada membaiki akan dirinya pada ketika datang hawa nafsunya. Ikut je hawa nafsu dia buat maksiat, dia pun buat maksiat. Tak boleh macam tu tuan-tuan dan puan-puan. Kita cari yang baik, iaitu apabila ia marah maka tiada boleh ditahannya akan dirinya itu. Ni orang pemarah-pemarah. Ya Allah, susah ni kadang. Susah. Dan demikian lagi apabila datang hawa nafsu maka tiada kuasa ia menegahkan akan dia. Nafsu suruh buat maksiat dia pun ikut turut maksiat. Tak boleh lah. Ni. Jadi sebab itu saya selalu ajar. Jadi pengalaman pahit, pengalaman manusia ni kan banyak dalam riwayat-riwayat kitab, cerita-cerita kan. Kita boleh ambil iktibar daripada pengalaman tersebut. Jadi kalau kawan dia ni budak biasa, neutral, tak ada latar belakang, duduk-duduk dekat pondok, memang pondok semua pelajar-pelajar pun rajin solat jamaah. Budak yang tak solat jamaah ni pun atau tak solat sama sekali, terikut-ikutlah, berangkat pergi solat jamaah, pergi solat 5 waktu, solat. Bayangkan 7 tahun dia duduk pondok solat jamaah, tak pernah berhenti. Solat 5 waktu tak pernah tinggal, belum lagi wirid, belum lagi lain-lain. Kira-kira amal ibadat baik tu menjadi sebati ke tidak pada diri dia? Jelas menjadi sebati dengan diri dia. Sehingga kan kalau lepas 7 tahun, 8 tahun dia keluar pondok, dia pergi berjalan, pergi ke mana, pergi menuntut ilmu contoh dia. Tiba-tiba dah masuk waktu solat. Tak payah cakap, hati dia dah kata, ini solat, pergi solat. Kena buat ibadah, pergi ibadah.
Cuba kalau orang yang memang keluarga tak ajar ibadat ni, tak ada perangai nak pergi masjid, tak ada nak melakukan solat jamaah, tak ada nak jaga solat. Anaknya pun apa lagi, tak solat lah, tinggal solat. Apa kan? Bila dia dah tinggal solat, tinggal apa, dah membesar, pergi jangan cakap lah kalau dia pergi UK ke, pergi Amerika ke, pergi Europe tu, memang tak nampak batang hidung lah. Ini dia tuan-tuan Muhammad. Jadi kalau benda baik, ya baik. Kalau benda tak baik, tak baik. Dia akan mempengaruhinya. Saya ingat saya pernah pergi ke Granada. Granada. Gharnatoh bahasa Arab dia. Di Andalusia, di Spanyol Selatan. Di Granada ni dulu negara Islam. Kan? Lalu Kristian Katolik jajah Isabella dengan Ferdinand menjajah, menang tanpa peperangan. Orang Islam lepas 2 tahun kena tipu. Perjanjian The Treaty of Granada dibatalkan dan akhirnya semua orang Islam sama ada kena murtad atau diusir daripada Andalusia. Ini kisah dia. So apa terjadi tuan-tuan? Semua masjid, bukan sikit tuan-tuan, berpuluh masjid, lama-lama besar-besar, semua masjid jadi gereja. Semua pondok jadi monasteri. Ini pondok jadi monasteri. Monasteri ini sekolah Kristian lah, Katolik. Pondok, semua masjid jadi church. Masjid Jami Akbar menjadi cathedral. Cuma cathedral tu yang dia runtuhkan masjid tu, dia bina cathedral dia. Grand Cathedral of Granada. Itu cerita dia. So ternyata sekarang umat Islam kalau nak bina masjid, terpaksa tak boleh ambil masjid lama tu. Yang gereja tak boleh. Dia terpaksa beli tanah, buat masjid. Jadi ada khalifah dekat Syarikah bahasa Arab dia. Syarjah tu. Dia beli tanah, dia buat masjid warna putih. Tak boleh warna coklat, nanti sama dengan gereja sebab dulu masjid warna coklat. Tak boleh, dia kena warna putih. Okey, dia warnakanlah warna putih. Lepas tu dia bina menara, tak boleh lebih tinggi dari gereja. Okey, tak apalah, pendek. Nak pasang mikrofon, tak boleh. Akhirnya letak tempat orang naik suara. Jadi orang Morocco ke orang Algeria tu, muazzin dia, tukang azan, Bilal dia tu. Pakai suara. Tapi berlawanan dengan Al-Hamra. Jadi nak ceritanya, saya tabarakallah, saya pergi Granada ni, biasanya kalau safar ni kita jamak kan, dan lain-lain. So senanglah perjalanan nak melawat nak apa. Tapi yang herannya bila saya pergi Granada tu, kerana melihat kesedihan bagaimana Islam dikalahkan, dan masjid-masjid yang dulu tempat kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kita menghadap kiblat membaca Al-Quran, berubah menjadi tempat kesyirikan. Misalnya dia menjadi gereja. Saya tengok tu memang pedih hati saya. Justru dengan kepedihan tu saya Masya Allah, 5 waktu tu solat dekat masjid semua. Tak ada solat dekat bilik hotel, tak ada. So memang solat kat masjid, 2 masjid tu. Ada satu masjid yang Syarikah tadi, lagi satu masjid yang tak jauh dari tempat kami, hotel yang kami duduk, yang dibeli oleh UAE, Khalifah UAE. Dia macam apartment je. Solat kat situ subuh, memang sampai subuh pun solat dekat masjid. Sebab semangat Islam tu justru berkobar-kobar. Kerana buat macam tu, kita bertiga waktu tu memang ikut sekali lah semua, tiga-tiga. Memang solat 5 waktu. Solat 5 waktu di tengah safar, 5 waktu, tak jamak lah. Tak jamak. Untuk solat di situ, di masjid-masjid itu. Masya Allah. Jadi ini yang namanya kawan akan mempengaruhi kawan. So kalau baik, baiklah. Kalau baik, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, jadi kita kena pilih kawan yang baik-baik. Dan sesungguhnya telah berhimpun akan yang demikian itu di dalam wasiat Al-Qamah Faridi rahimahullah ta'ala bagi anaknya tatkala ia hendak mati dengan katanya. Jadi ada wasiat yang perlu untuk kita iktibar, yang kita baca, yang kita ambil pengajaran daripada ia.
Ya bunayya, idza aradta suhbata insanin, fazhab man idza khadamtahu sanaka. Wahai anakku, apabila hendak engkau bertaulan akan manusia. Jadi bila engkau nak berkawan, bertaulan akan manusia, fazhab, maka engkau berbuat taulan akan seorang yang apabila engkau jadikan ia akan khadam, nescaya memeliharakan ia akan engkau. Maksud dia apa? Siapakah orang yang kita nak berkawan? Kira-kiralah kalau kita hire dia sebagai pembantu kita, dia akan menjaga kita. Arti ini adalah kawan yang bertanggungjawab. Ni. Jadi, Masya Allah. Saya teringat ada murid saya dulu di pondok. Ada murid saya ni perempuan lah. Masa dia saya mengajar pondok puteri. Pondok puteri ni dia ada pondok putra, pondok puteri ni pondok putra laki, pondok puteri ni perempuan. Dia madrasah puteri, saya mengajar di madrasah puteri. Sebab saya pagi pergi universiti. So kelas siang saya boleh mengajar. Pukul 2 tu sampai pukul 5. Mengajar pondok puteri. So bila mengajar pondok puteri ni tuan-tuan dan puan-puan, jadi kadang murid ni dari 60 murid tu sikit maka makin lama habis. Sebab satu kahwin. Memang kat pondok ni biasalah pelajar-pelajar ni memang mak bapak letak dia dekat pondok itu kerana tunggu orang rumah kat rumah sana siapa yang nak melamar nak kahwin. Lebih kurang macam itulah. So saya mengajar 2 aliyah, kelas aliyah 1, 2, 3 aliyah. Jadi dari 60 murid tinggal 10, 5, 7. So, jadi ada murid kadang tanya, Ustaz, Fulan bin Fulan melamar saya nak kena terima ke tak? Saya cakap kat dia, kalau dia jaga solat baru boleh terima. Kalau dia tak jaga solat, jangan. Sebab kalau solat pun dia tak jaga, hak Allah Subhanahu Wa Taala yang tak nampak pun dia tak jaga, nescaya engkau yang dia nampak lagilah dia tak jaga. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya kata kat dia jangan. Kalau dia orang yang memang ahli solat, ahli ibadah, jaga hukum hakam, maka dia adalah lelaki yang benar, lelaki yang bagus, yang soleh, maka dia akan menjaga hak-hak kewajipan engkau. Maksud bukan kewajipan, maksud hak-hak engkau dia akan jaga. Dia tidak akan mensia-siakan engkau. Saya bagi contoh mudah lah tuan-tuan. Orang namanya cinta kan, muda sekarang ni, dia dah cinta perempuan tersebut, dia nak kahwin, tapi dia ni bukan kaki solat misalnya, tidak kaki ibadah. Kita jangan kahwin sebab dah cinta kita kahwin. Cinta ni datang sekejap lepas tu hilang balik. Jarang ada cinta yang betul-betul cinta ni. Kalau ada pun kadang-kadang cinta monyet je. Jadi cerita dia, so kalau dia tu bukan orang yang menjaga, tidak bertanggungjawab lah dengan Allah SWT, tidak solat dan lain-lain, mungkin tengah cinta panas-panas dia, hot-hot dia ni, dia jagalah. Dia suruh kerja, bila dah kahwin tu dia bekerja untuk menyarai bayar bil rumah, bayar rumah ke apa ke, bayar anak ke, nafkah anak, semua dia buat lah. Sebab dia tengah cinta. Cuba tiba-tiba dia jumpa perempuan lain, lagi muda, pula berpikat dengan dia, nak kahwin dengan dia. Dia pun dah gila jatuh cinta dengan perempuan lain pula ni. Apa akan terjadi? Dia akan sia-siakan, dia akan tinggal isteri dia, tinggal anak dia, dia tinggal habis lah. Tak kisahlah rumah bayar ke tak bayar, dia tak peduli dah. Dia pergi cari perempuan tu, dah dia menghilangkan diri dah. Kan tuan-tuan. Boleh jadi begitu. Sebab apa? Tidak ada di dalam diri dia itu sifat amanah. Tidak ada di dalam diri dia, dia bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Tapi kalau ada di dalam diri dia orang yang bertanggungjawab dengan Allah SWT, maka dia tahu wajib bagi dia bertanggungjawab dengan isteri dan anak-anak dia. Kerana seorang suami, dia bertanggungjawab menyara isteri dan anak-anak dia. Dia ada tanggungjawab. So, bila dia ada tanggungjawab,
maka dia akan tunaikan tanggungjawab tu seperti mana dia bertanggungjawab dengan Allah SWT untuk melaksanakan segala perkara yang wajib seperti solat, puasa, zakat, haji. Orang boleh je hari ni tak solat, tak qada, tak peduli pun. Kan? Kerajaan tak boleh nak larang lah. Hari ni betul lah. Tapi dia orang yang soleh, ada dalam hati dia ibadah, maka dia solat, dia jaga solat dia. Cuba kita renungkan perkara tersebut. Ini sebab itu saya kata, kita jaga orang yang jaga solat, dia beramanah insya-Allah. Orang yang tak jaga solat, ini susahlah. Dia tak beramanah. Nauzubillah min zalik. Kita tak nak menjadi orang yang tidak beramanah. Sebab itu solat ini selalu kayu ukur yang pertama. Ini sama macam ni. Jadi siapa yang kita buat kawan yang kalau dia diberi amanah, dia akan melaksanakan amanah tersebut. Sama ada yang dia nampak atau yang dia tak nampak. Allah SWT dia tak nampak, tapi dia beribadah kepada Allah SWT, berarti dia beramanah dengan diri dia, beramanah dengan Allah SWT. Kita jangan pula lelaki yang dayus, dayasah. Dalam bahasa Arab, dayus itu adalah dayasah. Apakah dayus? Dayus ini lelaki yang membiarkan isteri dia berbuat maksiat dan dia tak buat apa-apa. Jadi si lelaki ini mungkin dia orang yang soleh, yang taat, akan tetapi dia sengaja, bukan sengaja, dia lemah sangat, lembik sangat membiarkan isteri dia berbuat maksiat. Membiarkan isteri dia tidur ke, keluar dengan lelaki lain misalnya. Keluar walaupun mungkin tidak sampai berzina dengan lelaki lain, na'udzubillah min zalik. Membiarkan isteri dia melakukan maksiat. Seperti apa? Isterinya mungkin tidak solat. Membiarkan isteri dia solat, dia rajin, isteri dia biarlah. Biarlah. Isteri dia memang tak solat. Macam mana? Tak boleh. Ini dayasah kita panggil. Dan termasuk darinya dayasah, iaitu membiarkan isterinya iaitu membuka aurat. Misalnya ini termasuk dayasah seperti yang disebut dalam kitab ini. Ini juga perlu kita jaga agar supaya tidak seperti ini. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalian semua jagalah diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Ini tugas suami. Dia berkewajipan menjaga anak dan isterinya dan diri dia daripada api neraka, daripada berbuat maksiat. Tugas kita hidup di dunia ini masih banyak, tuan-tuan. Cuma kita tak tahu bila kita padam. Kalau kita tak buat ibadah yang cukup, kita padam sekarang, macam mana? Ini yang kita takut. Kita dah lepas ke belum? Kita dah lepas belum? Kita tak tahu. Kita latih anak kita, tapi anak kita jadi tak baik. Apa nak jadi? Anak kita jadi tak baik. Ini kita yang tanggung di akhirat kelak. Kita pegang burden dia buat dosa. Dosa tu boleh jariah kena kepada kita. Sebab apa? Kita tak didik dia dengan buat perkara baik sehingga dia buat benda yang tak baik. Ni tuan-tuan dan puan-puan. Allah. Okey. Dia kata, fashab man idza khadamtahu sanaka wa idza sahibtahu zanaka. Dan apabila engkau jadikan ia akan taulan, nescaya memperbaiki ia akan engkau. Justru dia kawan kita, dia akan nasihatkan kepada kita, bro, ni tak berapa baik tu bro, kita kena solat jom. Ni. Saya ingat dulu, saya pun wah-wah juga, wah-wah ada kawan, kawan-kawan, kalau balik Malaysia, keluar dengan kawan, pergilah, dan kita makan buka puasa ke, waktu solat saya ajak, jom solat dulu. Semua okey. So solatlah. Solat macam tu. Kita ajak dia orang solat, jom solat dan lain-lain. Ini fa idza sahibtahu zanaka. Semua orang mungkin boleh buat salah, tapi insya-Allah pintu taubat sentiasa terbuka untuk tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. Wa in qa'adat bika mu'natun manaka. Jikalau picit atau sempit dengan engkau belanja, nescaya memberi akan engkau belanja. Jadi maksud dia apa? Apabila ada orang tak ada duit, dia tolong. Itu kawan sejati tu. Kita dalam keadaan susah, entah tak ada duit ke? Okey. Ini Ana ada duit sikit, tolong. Itu kawan yang sebenar. Zaman sekarang nama je kawan. Kita susah dia tak tolong lah. Bila kita senang semua mengaku kawan. Betul ke tidak?
Ini dia hidup zaman sekarang. Kita kena hati-hati, tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena hati-hati diri kita, insya-Allah. Ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha. Iaitu perbuat olehmu taulan akan seorang yang apabila engkau beri akan dia dengan kebajikan, nescaya membalas ia akan dia. Madatta yadaka. Jadi engkau menolong dia. Kebajikan. Madatta itu maksud dia tolong. Engkau tolong dia, dia akan balikkan tolong kau. Jadi kita macam tu. Kita tolong, kita balik tolongkan balik. Hadirin wal hadirat. Hafizakumullah. Ni tanda-tanda kawan yang baik. Wa in ra'a minka hasanatan addaha. Ni. Iaitu dan jika melihat ia daripadamu akan kebajikan, nescaya membilang ia akan dia. Jadi bila ada baik, dia anggap budak ni memang baik. Dia nampak dia ni baik, dia buat, dia pun tahu dia ni baik. Dia puji benda yang baik. Ni. Jadi dia anggap benda ni adalah perkara yang baik. Ini kena. Jangan nanti nak tengok yang buruk je. Itu bukan kawan lah. Kawan bukan kawan ni, yang tak baik ni, orang yang dendam kesumat, simpan dalam hati permusuhan. Sebab itu saya kalau orang yang bila ada perbezaan dia milih untuk bermusuhan, memilih untuk meletakkan dendam, sakit hati dan mencaci maki, bukan caci maki, simpan dendam permusuhan dalam hati, kita lebih baik kita jangan jumpa orang macam ni lah. Musibah besar, kawan dengan orang macam ni musibah. Kita berbeza pendapat, berbeza dah titik macam tu je lah. Tapi kalau dah mula berdendam, itu tak boleh. Cari salah, kita nak hantam. Tak boleh lah macam tu. Tu nama dia bukan akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang nak betul-betul betulkan kesalahan, dia jangan regardless. Regardless who. Siapa yang cakap, dia tak nak dedahkan. Dia hanya cakap hukum. Ni hukum dia. Siapa cakap, dia tak nak cakap. Terserah. Yang penting ini hukum dia. Terima, tak terima. Dia lebih kurang macam tu. Tapi kalau memang sengaja nak cari, lepas tu nak frame, nak kutuk, nak apa, itu dah namanya dengki peribadi. Bila dah dengki peribadi, sorry lah. Tak kisahlah nak namakan ahli sunnah wal jamaah ke, nak namakan Islam terbaik ke, demi Islamic Brotherhood ke, apa ke, terserahlah. Ukhuwah demi ukhuwah keislaman ke, terserahlah. Kerana kalau dah macam tu, berarti kita lebih baiklah tak kenal orang macam ni. Nampak bila tang baik ni baik je lah. Bila ada perselisihan, perbezaan, dia memilih jalan permusuhan. Ini dah. Dah forget about it. Forget about it. Itu dia tuan-tuan. Lebih baik kita, kalau kita tak setuju, kita kata tak setuju, gaduh macam mana pun, dah lah. Macam tu je lah. Nak kata macam mana lagi? Dah. Tak adalah sampai nak, kita kena dedahkan semua. Nak buka aib, dia cari aib, kita nak ni namanya tajassus. Ni lebih teruk. Orang seperti ini hati berpenyakit. Orang yang hati penyakit ni, tu yang saya kata, kita musibah kalau jumpa orang yang macam ni. Itu musibah kalau orang jumpa orang macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa in ra'a minka sayi'atan saddaha. Dan jika melihat ia daripadamu akan kejahatan, nescaya menutup ia akan dia. Kawan sejati, dia nampak ada kesalahan, dia tutup. Tak nak sebut nama. Kalau dia nak tegur, dia tegur. Ni entah macam ni, tak boleh ni share. Dah, tak ada orang tahu. Ini cara yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan. Kita ni, susah pada hari ni nak cari orang yang betul-betul baik, telus ni susah. Zaman kita ni dah zaman nadir. Semua benda dah jadi kurang. Banyak kefasikan di mana-mana, tuan-tuan dan puan-puan. Ishab man idza qulta saddaqa qaulaka wa in hawalta amaraka i'tamarahu wa in tanaza'tuma fi syai'in atharaka. Perbuat olehmu taulan akan seorang yang apabila berkata, engkau nescaya membenarkan ia akan perkataanmu. Jadi bila dia cakap, dia akan membenarkan. Betul. Dan jika engkau serahkan akan pekerjaanmu kepadanya, nescaya mengerjakan ia akan dia. Bila kita serahkan pekerjaan, dia akan buat. Ni. Okey, buat ni, boleh tolong. Dia buat. Ni. Jadi, kalau orang suruh buat, tak nak buat, susahlah.
Kan kita minta tolong, "Tolong ni," kan dia tak nak tolong. Bila dia perlu dia baru nak tolong, ini tak boleh lah. Dan jika berbantah kedua kamu pada sesuatu nescaya memenangkan ia akan engkau. Jadi kalau ada pergaduhan ni dia kata tak apa, entah betul. Ana salah. Ini adalah kawan yang sejati. Saya diajarkan oleh salah seorang guru saya. Kalau kau gaduh, contoh dia, dengan orang yang lebih tinggi dari kau, kiai kau ke, ustaz kau ke, kan, senior kau ke, misalnya dia kata, kita mengalah walaupun kau betul. Sebab apa? Sebab bila kau mengaku kalah bukan berarti kau kalah. Dia kata macam tu. Tapi kau justru berhati besar, berjiwa besar. Dia kata macam tu. Oh, gaduh satu A dengan B. Siapa yang pertama sekali cakap maaflah aku buat salah, itu lebih hebat, lebih mulia daripada orang yang gaduh. Dia yang bergaduh, dia tak boleh terima dan dia justru cari kesalahan orang lain, cari kesalahan dia untuk didedahkan dan diperlekehkan dan lain-lain. Ini. Jadi ini yang diajarkan oleh guru saya. Sebab itu kami dulu macam tu. Kalau ada pergaduhan dengan kawan contoh dia, siapa yang paling pertama minta maaf walaupun dia betul, itu adalah pahlawan sebenar. Tak payah cakap lah, "Ustaz, saya ada harga diri." Tak, harga diri bukan macam tu, tuan-tuan. Kalau ada isteri, tiba-tiba isteri pergi tidur lelaki lain, itu baru harga diri kita jatuh. Ini yang li'an, yang kita sebut dengan li'an. Macam tu dia. Tapi kalau hanya sekadar gaduh, tak nak kata sorry, itu bukan harga diri jatuh. Itu bukan. Justru yang pertama kata sorry, dia adalah pahlawan yang sebenar. Susah hidup ni, tuan-tuan. Ni beberapa perkongsian dari saya, insya-Allah, dan harapan insya-Allah kita sama-sama dapat mengamalkannya. Ini bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan, ini untuk saya mengingatkan diri saya sendiri agar supaya sentiasa beringat, kerana kita manusia memang banyak lupa je. Kita berharap kita sentiasa beringat dan Allah SWT sentiasa memberikan kita jalan hidayah kepada kebenaran. Bukan jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi insya-Allah mungkin sekadar ini saja pengajian kita pada pagi hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.